dalam term lain kita panggil inflamasi. Inflammation. Jadi bila ada inflamasi, selalunya pesakit akan berasa sakit tekak dan susah untuk menelan. Manakala tonsil stone adalah satu keadaan di mana terdapat pembentukan kita panggil stone lah, batu di dalam tisu tonsil. Kerana tisu tonsil ini dia tidak bulat seperti bola, tidak licin. Di dalamnya terdapat saluran-saluran yang boleh memerangkap cebisan makanan, sel-sel mati ataupun bakteria-bakteria yang sudah mati, mereput. Sudah dia boleh terperangkap di dalam saluran ini dan ini boleh menyebabkan dalam sesengah pesakit membentuk stone. Stone ni asalnya daripada garam kalsium lah kita panggil. Simptom kemungkinan sedikit kurang daripada tonsilitis. Biasa mungkin pesakit akan komplain rasa sesuatu di dalam tekak apabila mereka menelan, mungkin rasa tajam, rasa keras. Itu antara simptom-simptom tonsil stone. Mungkin jaranglah bagi mereka mengalami demam, sakit tekak, tapi lebih kepada kita katakan foreign body sensation, sesuatu di dalam tekak. Dia tak rasa sakit tapi tak dia rasa sakit. macam ada something, ada sesuatu kat situ Dia duduk je kat situ. Sekiranya satu tempat saja tonsil stone tu, katakan sebelah kanan, mereka boleh tunjuk belah mana yang rasa tak selesa tu. Itu kanan lah. tonsil stone. Berbeza dengan tonsilitis atau bengkak tonsil yang berpunca dari jangkitan kuman tadi tu, doktor. Ada beza dia. Saya mungkin terfikir juga macam kalau kita tengok satu lagi macam penyakit yang dinamakan difteria, dia juga macam kalau tengok dia punya gambar, dia melibatkan juga dalam bahagian tekak ni. Ada mungkin sedikit persamaan ke antara tonsil dengan juga difteria ni, doktor? Baik, dari segi symptoms mungkin sukar untuk dibezakan sekiranya kita belum membuat pemeriksaan. Tetapi apabila kita membuat pemeriksaan tekak, selalunya pada permukaan tonsil itu terdapat satu selaput yang berwarna putih kekuningan. Selalunya kalau kata dalam kes exudative tonsillitis, biasanya tumpukan itu adalah tumpukan beberapa tumpukan. Dia bukan satu selaput lah. Tetapi dalam kes difteria, dia membentuk satu selaput seolah-olah menyelaputi tonsil tersebut. Jadi tonsil tu tak warna merah, dia warna kuning atau keputihan. Itu adalah orang kata typical finding untuk difteria. Okey, baik. Okey, dan juga ada lagi soalan-soalan yang masuk daripada sahabat-sahabat kita ni. Pendengar kita ni dia batuk sampai hilang suara. Adakah di tonsil tempatnya? Dan mengapa jadi macam tu, doktor? Okey, baik. Melihat kepada description yang bertanya tu, batuk dan suara ni selalunya melibatkan kawasan peti suara. Tonsil secara umumnya tidak menyebabkan perubahan suara. Jadi mungkin perubahan suara yang dikatakan oleh yang bertanya tadi tu mungkin disebabkan oleh batuk yang berterusan. Jadi biasanya kalau jumpa pada doktor ENT, kita akan membuat pemeriksaan endoskopi pada kawasan tekak dan kita akan tengok peti suara dia macam mana. Selalunya melibatkan peti suara. Jolok masuk dalam bahagian tekak ni lah. Ya, betul. Dan bila kita cakap tentang jangkitan kuman juga, doktor, adakah jangkitan kuman pada tonsil kita ni boleh menyebabkan demam, meningkatnya suhu badan, kemudian sebab dia letak kat situ kan antara hidung tekak tu kan, adakah kita akan rasa loya-loya sampai rasa nak termuntah dan sebagainya? Kalau rasa nak sampai mungkin ada orang kritikal ataupun kroniknya sampai tak boleh makan, tak selera nak makan. Betul. Ya, salah satunya dia akan bermula dengan sakit tekak yang sedikit. Lama kelamaan dia boleh sukar menelan sampai ke tahap nak menelan air liur pun susah. Ya, jadi demam tu semestinya biasanya dalam pesakit yang mengalami tonsilitis ni, demamnya selalu pada suhu yang tinggi. Selalunya mungkin melebihi 38 darjah Celsius kan, sampai ke 40 darjah Celsius pun ada. Simptom-simptom lain mungkin pesakit akan ada juga sesema kan, berair hidung ataupun batuk. Itu antara simptom-simptom yang mungkin ada. Bagi pesakit yang selalu mengalami jangkitan tonsil yang berulang, berkemungkinan juga akan ada pembengkakan pada kelenjar leher. Di leher mereka ada ketulan. Kita panggil lymph node enlargement. Lymph nodes dia bengkaklah kelenjar limfa ya. Itu antara salah satu simptom dalam masalah tonsil yang dah berulang-ulang. Dan itu adakah yang merebak sebab sampai kelenjar tu pun jadi bengkak, doktor? Ya, infection dia daripada tekak ke kelenjar limfa di leher. Dan dia boleh merebak lagi? Boleh.
tu komplikasi dia menyebabkan nanah kan, merebak ke kawasan dinding leher, dinding tepi dan dinding belakang. Itu antara komplikasi dia lah. Menyebabkan simptom telinga pun ada, sakit telinga. Ya, betul. Sebab itulah biasa pakar-pakar kalau cerita tentang tekak mulut ni, dia akan bawa sekali pada telinga dan hidung, doktor. Betul. Dia ada berkaitan antara ketiga-tiga anggota ataupun organ ni, hidung, telinga dan juga apa tadi? Hidung, telinga dan tekak lah. ENT tu. Ya, betul. InsyaAllah. Okey. Sahabat-sahabat, kalau ada soalan-soalan lagi, banyak sebenarnya soalan-soalan yang masuk. Pagi ni kalau boleh biar berkaitan lah dengan fokus kita hari ni, iaitu bengkak tonsil, area mulut, tekak hidung tu, bolehlah lagi tanyakan pada Dr. Nazli, insyaAllah. Kita raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat sekalian. Okey. Dan pada anda semua, terus saja WhatsApp ke 01129004 ataupun live di Facebook IKIM FM. Ataupun dalam talian kita 0362051500, kita buka talian juga untuk anda. Dengarkan saat ini Irfan Haris dengan Redha di Warna Pagi IKIM FM. Pilihan utama anda. Warna Pagi IKIM FM. Terima kasih untuk anda kerana masih lagi bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda yang berada di sekitar Lembah Kelang. Tentunya mendengarkan siaran kami menerusi frekuensi 91.5 FM dan kita masih lagi berada dalam slot kesihatan, membincangkan mengenai tonsilitis ataupun tonsil bengkak, punca, simptom dan juga rawatan. Dan juga bersama kita pada pagi ini iaitu yang berbahagia Dr. Nazli Zainuddin, pakar perunding telinga, hidung dan tekak ENT, Hospital Pakar KPJ Rawang. Apa tadi kita nak tanya? Doktor, ada orang bila kena tonsillitis, dia bila tidur, tadi nak makan kurang selera, ada rasa macam sangkut. Lepas tu ada pula yang kes ni, dia tidur berdengkur. Dia tak pernah berdengkur, tak pernah bunyi. Tapi tiba-tiba bila kebetulan ada tonsillitis tu, dia berdengkur. Boleh ke jadi macam tu? Baik. Apabila tonsil bengkak kan, pada grading yang saya kata tadi, grade 3 atau 4 kan, yang sangat besar. Jadi tonsil bengkak ni menyebabkan sempit saluran pernafasan. Jadi apabila mereka tidur, mereka akan dapat berdengkur lah. Berdengkur. Jadi ini salah satu simptom sleep apnea kita panggil. Maknanya dia boleh jadi punca juga. Boleh. Pada berdengkur tu, dan berdengkur tu berpunca daripada tonsil yang bengkak. Dia menyempit kan, doktor? Bila sebab apa? Sebab sakit lah macam tu. Dia sebabkan saiz tonsil yang besar itu menyebabkan sempit saluran pernafasan. Jadi bila sakit tidur, dia akan berdengkur. Tapi jangan jadikan alasan pula yang tidur berdengkur kata tonsillitis. Tonsil ni, tonsil. Ada hari saya dengar bang. Dah berapa lama dah dengar ni. Bukan macam tu lah Jadi, boleh jadi punca jugalah. Baik doktor, selain daripada itu, adakah macam kalau yang mereka yang mengidap tonsillitis ni, adakah disebabkan faktor usia? Mungkin tonsillitis ni boleh menyerang siapa saja, anak-anak ke, orang tua ke, ataupun orang muda ke, macam mana? Baik, seperti yang saya sebutkan di awal rancangan tadi, jangkitan kuman pada tonsil ni boleh dialami oleh semua peringkat umur. Tetapi commonnya pada kanak-kanak yang bersekolah kan, kanak-kanak yang berumur mungkin 4-5 tahun. Itu antara umur-umur yang common untuk mendapat jangkitan kuman tonsil yang berulang-ulang. Adakah sebab mungkin antibody mereka, imunisasi mereka kurang, sebab tu mudah dapat jangkitan kuman berbanding dewasa? Berkemungkinan, tapi itu tidak ada bukti secara saintifik lah. Baik. Lepas tu orang yang banyak cakap macam kita orang ni, doktor, macam mana? Ada potensial tak untuk kena tonsillitis ni? Yelah, sebab banyak sangat mulut terbuka. So mungkin kuman banyaklah singgahnya dan mungkin jadi punca juga pada tonsillitis. Jadi seperti yang saya sebut tadi, tonsil dia tidak secara langsung menyebabkan perubahan suara. Jadi pada orang yang banyak bercakap seperti DJ Safian dan DJ Azwan ni, kena jaga suara lah kan. Takut peti suara bengkak, yang tu masalah lain lah. Jadi suara mungkin berubah. Boleh juga rasa sakit pada kawasan peti suara apabila menelan. Itu problem lain lah. Dia boleh jadi ke jangkitan tu boleh pergi ke tempat lain jugalah. Tonsillitis ini kita panggil laryngitis. Laryngitis itu sakit tekak lah, jangkitan pada tekak peti suara khususnya. Okey. Baik doktor, kita nak raikan juga soalan yang diterima menerusi WhatsApp kita 01129004 daripada puan kita ni. Katanya anak dia umur 10 tahun, tonsil dia dah bertemu sebelah ataupun bercantum sebelah, dan katanya dah 2-3 kali dia bawa ke klinik jumpa doktor, tapi doktor masih lagi bagi antibiotik saja, tapi benda tu masih lagi bercantum. Jadi soalannya, patut tak dia minta buat pembedahan atau ada cara lain?
Okey, Alternatifnya, ya, baik. Tonsil bengkak kadang-kala tidak ada simptom, tidak ada apa-apa gejala lah pada individu. Tetapi sekiranya tonsil anak, pada poin yang bertanya tadi, sekiranya menyebabkan simptom, misalnya jangkitan kuman yang berulang, ataupun menyebabkan simptom berdengkur. Disebabkan saiz yang sangat besar, jadi dia menyebabkan saluran pernafasan sempit. Jadi anak kerap berdengkur. Itu antara indikasi atau keperluan untuk membuat pembedahan, membuang tonsil. Baik. Diharapkan pencerahan tersebut dapat memberikan sedikit sebanyak informasi kepada puan tadi. Maknanya kalau grade sampai pada grade yang tinggi, grade 4 tadi boleh term dia kita panggil kissing tonsil kan. Dia dah kissing tonsil sebab dah bersantum. Hampir bertemu. Jadi selalunya simptomnya adalah berdengkur. Kerap berdengkur. Kerap berdengkur tu. Betul. Jadi kalau cek jumpa doktor, kalau doktor nasihatkan boleh sampai tahap boleh dibedah untuk dibuang tonsil tersebut. Mesti ramai tertanya-tanya, apa kesan kalau dibuang tonsil tersebut? Adakah suara kita akan mengecil, ataupun suara kita akan lebih merdu, ataupun ada efek pada suara dan sebagainya. Nanti kejap lagi itu soalan tu kita simpan kejap. Tapi kita ada talian, ada panggilan di talian kita 0362051500. Safiah dari Kelang, teruskan dengan soalan anda. Doktor, saya nak tanya, kenapa bila saya minum ais, tonsil saya mesti akan bengkak? Macam seolah-olah saya tak boleh minum ais langsung. Soalannya, minum ais, tengkak pasti bengkak. Ais boleh bagi bengkak, tekak. Okey, jadi selalunya minum ais ni tidak memberi masalah sangat pada tonsil yang bengkak. Tetapi mungkin puan yang bertanya ni, apabila minum ais mungkin ada simptom-simptom lain seperti hidung berair kan. Dan jadi bila hingus daripada hidung mengalir di belakang tekak, ia akan menyebabkan radang juga pada kawasan tekak termasuk tonsil. Dan mungkin disebabkan itu juga saya kira menyebabkan puan mendapat sakit tekak. Itu pun boleh menyebabkan sakit tekak. Maksudnya ada post nasal drip, kita panggil lendir daripada hidung yang mengalir di belakang tekak, juga menyebabkan radang pada kawasan tekak. Kalau kes macam tadi tu, kes setiap kali minum ais, minum ais boleh jadi sakit tekak. Itu macam bukan puncanya daripada minuman ataupun ais tu lah, doktor tidak. Bukan saya kira mungkin ada puan ada punca lain, mungkin ada lendir daripada hidung yang mengalir di belakang tekak. Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi menyebabkan radang pada kawasan tekak. Jadi kita akan rasa sakit lah. Doktor. Dan kalau sahabat kita di WhatsApp, saya memang dah selalu demam, batuk, sakit tekak disebabkan tonsil. Sehingga kan hampir sebulan saya kena demam. Demam sebulan, Masya-Allah. Doktor di klinik nasihatkan saya untuk lakukan pembedahan. Macam mana nak tahu yang tonsil saya ni kritikal hingga kena buat pembedahan menarik. Soalan ni kejap lagi kita akan jawab. Dr. Nazli akan kongsikan jawapan khususnya bila melibatkan rawatan-rawatan untuk tonsilitis dan juga pembedahan. Dan kalau dibedah, apa jadi selepas itu akan kita ketahui sebentar lagi, insya-Allah. Okey, untuk anda semua, kalau ada persoalan yang ingin anda tanyakan, terus saja ke talian WhatsApp kami 01129004 juga kami buka talian. Anda boleh hubungi 0362051500. Terus dengar Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi hari ini. Dan kita masih lagi berada dalam slot kesihatan, membincangkan mengenai tonsil bengkak, punca, simptom dan rawatan. Masih lagi bersama Dr. Nazli Zainuddin, pakar perunding telinga, hidung dan tekak ENT, Hospital Pakar KPJ Rawang. Dan kita tadi, sekarang ni kita nak cerita pula dari segi rawatan dan juga jawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Boleh, doktor, ya? Tapi semua yang berkaitan dengan ni lah, tekak dan tonsil dan sebagainya. Macam sahabat kita tadi, dah selalu kena demam, batuk, sakit tekak sampai sebulan demamnya, dan dinasihatkan untuk menjalani pembedahan. Macam mana stage tonsil tu kritikal sampai bawa pembedahan, betul? Baik, sekira berdasarkan description yang bertanya tadi, kalau dah kerap demam dan sakit tekak dan punca itu memang selalunya dikenapasti oleh doktor disebabkan oleh tonsil, tonsil yang bengkak. Jadi itu dah kata membentuk indication untuk buat operation, untuk membuat pembedahan. Dia tidak semestinya tonsil itu saiz terlalu besar, tapi kalau selalu demam,
perlu buang tonsil tersebut. Okey, baik. Juga ada pendengar kita dari WhatsApp juga, Puan Azdawati katanya anaknya berumur 11 tahun dan memang ada tonsil sejak dari kecil dan sampai sekarang dia selalu alami sakit telinga, hidung berair dan juga batuk, dan bila demam tu dia punya suhu mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi soalannya, perlukah tonsil itu dibuang ataupun dan apa kesan sampingan selepas itu? Okey, baik. Merujuk kepada simptom anak tadi, perlu dipastikan sama ada demam itu memang berpunca daripada tonsil yang bengkak atau tidak. Maksud saya, setiap kali dia demam, sakit telinga, sesama kan, adakah ianya disebabkan oleh tonsil yang bengkak? Maksudnya punca jangkitan tu datang daripada tonsil. Sekiranya punca jangkitan tu datang daripada tonsil, jadi sekiranya ia kerap dan menyebabkan demam yang teruk, jadi perlu dibuanglah tonsil. Tetapi sekiranya demam itu disebabkan masalah lain, mungkin disebabkan jangkitan pada sinus misalnya, ataupun ada kuman yang menyebabkan demam pada suhu yang tinggi, jadi mungkin tidak perlu lagi pada tahap ini untuk membuang tonsil, sebab tonsil itu tidak menyebabkan demam yang kerap dan yang teruk. Tapi itu pun based on berdasarkan nasihat daripada pakar perunding juga. Selalunya apabila pesakit dia berjumpa doktor, doktor akan kenal pasti demam ini adakah disebabkan oleh tonsil ataupun disebabkan masalah lain. Ada yang kata sakit tekak, ambillah, carilah aiskrim vanila, bagus untuk hilangkan sakit tekak, dan juga ada yang kaitkan dengan tonsillitis. Apa pandangan doktor? Aiskrim vanila. Baik, untuk pesakit yang mengalami jangkitan tonsil, dia akan sakit tekak kan, dengan kadang-kadang susah nak menelan disebabkan sakit. Mengambil pemakanan yang sejuk, minum ke makanan ataupun ambil air suam atau air panas, basically dia akan meredakan sakit. Dia akan memberi kelegaan. Jadi untuk pesakit yang sakit cuma dalam tempoh yang singkat, mungkin 2-3 hari demam dan sakit tekak, belum suhu yang tinggi kan, belum sampai ke tahap nak menelan air liur pun susah. Jadi sekiranya mereka mengambil langkah-langkah awal, mungkin demam tu akan baik secara sendiri. Maksudnya demam tu disebabkan oleh virus lah misalnya kan. Jadi ambil pengambilan air kosong yang secukupnya, minum air sejuk untuk melegakan kesakitan, ataupun sometimes kita ambil lozenges, ubat isap kan, untuk meredakan kesakitan. Jadi itu pun dah mencukupi untuk peringkat awal, terutama bagi jangkitan virus. Dia ada lain-lain doktor, sakit tekak ni, virus, ada bakteria, ada sebagainya. Macam mana kita nak bezakan tu? Ikut doktor lah kan. Okey, tapi macam ikut doktor punya pengalaman, macam mana kita nak bezakan? Baik, dari segi klinikalnya, simptomnya sukar dibezakan antara virus atau bakteria. Tetapi secara umumnya kita boleh katakan kalau demam dan sakit tekak tu pada peringkat awal, maksudnya mungkin baru 2-3 hari, demam tidak suhu yang terlalu tinggi kan, mungkin peringkat awal itu disebabkan oleh virus. Tetapi sekiranya demam itu berlarutan lama, maksudnya kita biasanya pesakit dia tak akan datang kalau 2-3 hari baru demam sakit tekak, dia tak jumpa doktor lagi. Jadi dia akan tengok dulu di rumah. Jadi kalau demam itu berlarutan, sakit tekak lama, berkemungkinan ianya disebabkan oleh bakteria. Dia tengok pada jangka masa. Kadang-kadang ada juga ujian yang boleh dilakukan, misalnya ujian darah kan, untuk lihat sama ada jangkitan bakteria atau tidak. Baik, kita ada soalan lagi di talian 0362051500. Rasanya mungkin doktor boleh pakai headphone tu untuk kita dengarkan soalan daripada Encik Sahimi dari Shah Alam. Silakan. Doktor, macam ni isteri dan anak saya sering demam yang berpunca daripada tonsil ni lah. Jadi bila dia selalu berulang-ulang, macam mana cara kita nak mengelakkan tonsillitis ni daripada terjadi? Dan yang keduanya, bilakah saranan untuk melakukan pembedahan tonsil ni boleh dilakukan? Itu saja soalan saya. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan dia tadi, anak beranak kerap kena demam dan macam mana bila untuk membuang tonsil itulah yang keduanya. Jadi yang pertama tadi, sekiranya salah seorang ahli keluarga kena demam disebabkan oleh tonsil ni, kalau boleh cara untuk mengelakkan adalah kita jauh sikit lah, maksudnya isolate lah katakan, supaya tidak
jangkitan kuman itu tidak berjangkit kepada ahli keluarga yang lain. Tonsil itu sendiri tidak menyebabkan jangkitan kuman, tetapi kuman yang menyebabkan jangkitan tonsil itu dia boleh tersebar melalui udara, sama ada pesakit batuk atau bersin. Jadi kuman boleh tersebar melalui cara ini kepada ahli keluarga yang lain. Jadi dengan sebab itu dia ahli keluarga satu keluarga semua kena demam. Bila seorang kena, yang lain pun semua kena. Nular kan. Ya. Jadi kalau katakan demam sakit tekak ini sudah berulang-ulang, maksudnya sudah tiap-tiap bulan, sebulan sekali mesti kena demam sakit tekak. Okey, itu dah membentuk satu keperluan untuk membuat pembedahan, membuang tonsil. Jadi apa yang benefit yang kita boleh dapat sekiranya kita buang tonsil, kekerapan dan severity jangkitan kuman tu mungkin berkurang sekiranya kita buang tonsil. Tetapi kita tak boleh expect tak demam langsung. Mungkin kita dapat demam disebabkan oleh viral fever. Tapi mungkin demam tu tidak terlalu teruk dan tidak terlalu kerap seperti sebelumnya. Okey. Dan bila cakap tentang pembedahan, ramai yang proaktif juga bertanya tentang pembedahan. Maknanya ramai nak tahu juga pembedahan ni prosedurnya macam mana, doktor? Adakah kena menganga all the time ataupun memang kena menganga kan sebab dalam tekak dan kesannya selepas pembedahan, adakah menyebabkan perubahan suara ataupun bagaimana, doktor? Baik. Okey, pembedahan tonsil ini first thing semestinya kita tidurlah, dia bagi tidur kan. Tak boleh buat dalam keadaan sedar. Okey, banyak juga pesakit yang bertanya, adakah pembedahan tonsil ni kita belah dari luar kan, belah dari tepi pipi ke kan. Okey, pembedahan tonsil ni tidak melibatkan insisi luar. Apa yang kita buat, kita ngangakan mulut pesakit semasa pesakit sudah tidur kan. Kita dah bagi general anesthesia kan, dia dah tidur. So kita ngangakan mulut. Jadi semua alat-alat yang diperlukan untuk buang tonsil itu kita masuk melalui rongga mulut. Jadi apabila kita buang tonsil tersebut, kawasan tempat buang tonsil itu dia akan berwarna keputihan. Kesan daripada selepas operasi lah, kesan daripada bakaran tu. Jadi selepas operasi mungkin dalam seminggu 2 minggu tu rasa sakit lagi lah, sebelum dia sembuh. Selepas operasi, apa yang kita boleh expect, soalan yang kedua tadi kan, sekiranya tujuan operasi, tujuan pembedahan pembuang tonsil tu adalah disebabkan kerapnya demam dan sakit tekak. Jadi selepas membuang tonsil, kekerapan dan keterukan demam tu akan berkurang. Maksudnya kalau dulu tiap-tiap bulan mesti demam, mungkin lepas ni kurang sikit lah. Mungkin kalau demam pun tak berapa teruk sampai tak perlu masuk ward. Macam tu. Kalau kata pembedahan itu dilakukan disebabkan masalah lain, contohnya berdengkur, apabila kita buang tonsil tu, insyaAllah berdengkur akan berkurangan. Jadi tengok pada keperluan operation tu, keperluan pembedahan, apakah tujuan dilakukan pembedahan tonsil. Okey. Biasanya kalau doktor di klinik ataupun bertemu dengan pesakit di hospital pakar KPJ Rawang kan, biasanya orang yang datang dengan tonsillitis ni, apa perkara pertama yang diorang cerita kat doktor? Perkara pertama biasanya concern dia orang ni tanya perlu buang ke tidak. Kan apabila sakit rasa perlu buang ke tak. Kan tanya macam tu lah. Tanya macam tu. Apa jawapan doktor? Jadi macam saya katakan, kita tengok balik pada keperluan dia. Kita akan tanya sejarah pesakit yang detail lah. Kita akan tanya kalau demam, berapa kerap demam, kan, apa simptom-simptom lain kan, mungkin demam pada suhu yang tinggi kan. Kalau kata tidak ada demam, mungkin kita tanya ada berdengkur atau tidak. Kan selalunya kalau tonsil yang terlalu besar, dia menyebabkan berdengkur, kita perlu buang juga tonsilnya. Tengok pada keperluan dia. Mungkin ada langkah-langkah pencegahan untuk daripada mereka daripada kurangkan tonsillitis. Pencegahan secara general lah, makan secara sihat, minum air kosong yang banyak kan. Mungkin kita perlu rehat secukupnya. Jadi kalau katakan kita dapat tahu salah seorang kawan ataupun mungkin macam anak-anak di sekolah kan, ada demam, sakit tekak kan, mungkin kita boleh kata asingkan atau jauh lah untuk mengelakkan daripada jangkitan tu terkena pada anak kita pula. Sebab macam saya katakan tadi, jangkitan tu boleh merebak melalui udara kan. Jadi apabila kalau kawan-kawan dia batuk atau bersin, jadi kuman tu boleh tersebar kepada orang lain. Dan ini juga berbeza dengan flu. Sesama yang lepas tu sakit tekak
pun memang berbeza. Tonsillitis berbeza dengan sakit-sakit yang lain. Tetapi itulah masalah pada sinus lah. Kalau pada hidung, sesama pada hidung boleh juga menyebabkan sakit pada tonsil. Dia boleh jadi sesama, untuk sakit tonsillitis, tekak pun boleh jadi sakit, boleh jadi demam, boleh jadi package lah doktor Aduh, kesiannya. Apa pun kita doalah moga selalu sihat semua, jaga kesihatan dan ikutlah nasihat doktor tadi, mungkin cuba elakkan daripada tempat-tempat yang boleh mendedahkan kita pada jangkitan kuman, khususnya di tonsil, menyebabkan tonsillitis ni. Ya, betul. Okey. Doktor, untuk akhir ni, apa nasihat doktor untuk kita sama-sama jaga tonsil kita, macam kempen dan juga untuk elakkan tonsillitis sekali lagi? Okey, pertama sekali apa yang saya ingin tekankan ialah tonsil tidak memberi masalah, tidak perlu dibuang sekiranya ia tidak ada masalah. Jadi tanggapan setengah masyarakat yang mungkin kata ada tonsil perlu buang, tonsil besar perlu buang. Tak semua tonsil yang bengkak atau besar perlu buang. Tengok pada keperluan, simptom. Seperti yang saya kata tadi, indikasi untuk membuat pembedahan. Satu, disebabkan selalu demam, kan, selalu sakit tekak, dan yang kedua berdengkur, kan, kerap berdengkur. Jadi apabila ada masalah-masalah ini, baru kita berjumpa baru kita decide membuat keputusan untuk membuat pembedahan, membuang tonsil. Jadi ada tonsil itu tak ada masalah. Dia macam appendix, kan, kalau ada appendix tak semestinya perlu buang. Sekiranya benda itu memberikan masalah, baru kita consider untuk buang. Okey, yang kedua tadi mengenai penjagaan. Penjagaan ni biasanya untuk mengelakkan tonsillitis ni biasanya susah sikit lah, sebab infection daripada virus, kan, jangkitan daripada virus dan bakteria ni mudah didapati. Macam saya kata lah, daripada udara, kan, sekarang seorang batuk, bersin memang boleh dapat. Tetapi apabila sudah terkena, penjagaan awal yang kita boleh buat di rumah sebelum jumpa doktor, kan, mungkin 2-3 hari sebelum demam melarat tu, kita bolehlah ambil langkah-langkah awal macam minum air kosong banyak, kan, minum air yang sejuk ataupun air yang suam untuk melegakan kesakitan. Ubat-ubat yang awal yang kita boleh ambil mungkin seperti ubat tahan sakit, Panadol, kan, untuk mengurangkan kesakitan, ubat isap. Tapi kalau berlarutan, saya nasihatkan supaya berjumpa doktor lah, untuk membuatkan pemeriksaan lanjut atau ujian-ujian yang sepatutnya. Baik. InsyaAllah tu nasihat dia. Doktor kita sangat tenang. Apa je soalan yang datang pada Dr. Nazli pagi ni, beliau jawab tenang, sebab itulah pengalaman, kepakaran beliau sebagai pakar perunding telinga, hidung dan tekak ENT di Hospital Pakar KPJ Rawang. Hari ni kita cerita tentang tonsillitis sahaja, tapi Masya Allah banyak jawapan yang kita temui, termasuklah nasihat berkaitan pembedahan dan rawatan-rawatan berkaitan sakit kita ni. Baik, terima kasih kepada doktor di atas pencerahan tersebut, dan terima kasih kembali. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi doktor. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. Terima kasih juga Cik Elmi juga duduk bersama-sama doktor kita hari ini dari Hospital Pakar KPJ Rawang untuk segmen kesihatan.